Sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami, kami daripada kumpulan Siti HR membincangkan tajuk iaitu Malaysia Airlines membuang 6,000 pekerja dalam subjek HRM 2623 pengurusan pampasan. Projek ini disediakan oleh Nur Anis Kamilia binti Muhammad Iskandar, nombor metrik 2001006. Yang kedua, Nur Hafizah Nabila binti Mazli 200601111. Yang ketiga, Nur Syadira Aika binti Mak Saleh 200601119. Dan yang terakhir, Nur Fifi Adira binti Zainal Abidin 2006022. Disediakan untuk Puan Nur Ainina binti Kamarudin. Yang pertama iaitu pengenalan kepada pampasan. Pampasan ini merupakan satu bentuk pulangan kewangan dan bukan kewangan. Pampasan ini juga diberi dan diterima oleh pekerja sebagai sebahagian daripada kontrak mereka. Okay, untuk pampasan secara langsung, iaitu faedah yang berbentuk wang yang diberikan kepada pekerja sebagai ganjaran atas sumbangan perkhidmatan mereka. Pampasan langsung ini terdiri daripada gaji, allowance kerja shift, allowance kedatangan, allowance pengangkutan, allowance kerja berat, allowance sewa rumah, allowance khas, allowance latihan dan segala macam faedah yang berbentuk wang tunai. Okay, untuk pampasan secara tidak langsung, ini adalah faedah yang bukan berbentuk wang tunai yang diberikan kepada pekerja. Ini tujuan bagi mengimbangi saingan organisasi lain. Okey, pampasan secara tidak langsung ini terdiri daripada pelan jaminan iaitu yang berbentuk pencen, insurans. Pencen dan insurans. Yang kedua, perkhidmatan pekerja yang berbentuk bantuan pendidikan dan program rekreasi untuk pekerja. Seterusnya, rumusan berdasarkan artikel yang telah dikaji di mana pihak Malaysia Airlines telah membuang seramai 6,000 pekerja bersamaan hampir 30%. Hal ini kerana setelah Malaysia Airlines telah mengalami kerugian sebanyak 3 juta sehari di mana ianya merupakan satu kos kerugian yang amat tinggi. Oleh itu, syarikat Malaysia Airlines hendaklah lebih peka akan perubahan ini agar tidak ketinggalan yang menyebabkan kerugian. Apabila syarikat mengalami kerugian ini akan menjejaskan banyak aspek. Seterusnya. Okey, seterusnya kajian kes yang mana menggunakan dasar strategik pentadbiran, teknik-teknik perancangan, belanjawan, komunikasi dan penilaian, iaitu dia dari segi objektif strategik, kecakapan, prestasi, pelanggan, kos, alde dan pematuhan. Seterusnya adalah mengapa dasar pentadbiran, mengapa kami menggunakan artikel ini, kenapa artikel ini kami guna dasar pentadbiran. Antaranya, yang pertama, melakukan seperti mana yang dilakukan oleh AAX iaitu AirAsia X Sdn Bhd. Sekarang ini, operasi masih lagi dilihat bergerak dengan lancar walaupun tiada pengurus stesen ke sana ke sini. Dan sebenarnya lebih baik kerana mereka hanyalah kontrak dan tidak mencapai KPI syarikat dan boleh di-terminate tukar dengan yang lain. Yang kedua, pengangkutan untuk kru Malaysia Airlines MAS pun banyak menggunakan perbelanjaan. Dan kru Malaysia Airlines boleh menggunakan pengangkutan sendiri dan boleh menjimatkan ratusan ribu ringgit selama sebulan dan tidak perlukan van, menggajikan pemandu, penyelenggaraan dan minyak serta servis. Next. Check-in sekarang sudah menggunakan kios. Mungkin selepas ini luggage akan diberikan kepada pelanggan sendiri untuk tag dan letakkan di conveyor. Ini bermakna ground staff untuk bahagian tersebut juga boleh dikurangkan. Dan terakhir adalah berita semasa mencadangkan Malaysia Airlines untuk tawarkan latihan insentif yang boleh dijadikan aset kepada cabin crew dan kepada kru syarikat penerbangan komersial lain bagi memperbagaikan
sumber pendapatan Malaysia Airlines (MAS) ini kerana berdasarkan rekod cabin crew Malaysia Airlines yang berpengalaman senang dapat kerja di syarikat penerbangan lain. Ini adalah antara beberapa ayat yang kami kaitkan dengan artikel untuk dasar strategi pentadbiran. Next. Okey, seterusnya kajian kes berdasarkan artikel. Untuk menyelesaikan isu bagi artikel, pekerja tuntut gaji dan pampasan Malaysia Airlines MAS telah kami rujuk kepada modal bayaran gaji MGB dengan menggunakan dasar strategi pentadbiran. Syarikat menggunakan alat perancangan seperti membuat perancangan dalam memastikan gaji pekerja dapat dibayar pada masa yang telah ditetapkan. Digunakan untuk membuat penilaian, antaranya adalah perancangan, belanjawan dan komunikasi. Okey, seterusnya. Kesimpulannya, berdasarkan projek HRM 2623 iaitu pengurusan pampasan, kami dapat simpulkan bahawa tugas sebagai pengurus sumber manusia ini merupakan aset penting dalam mengurus pekerja-pekerja di sesuatu organisasi agar mencapai matlamat organisasi. Pengurus sumber manusia ini juga berperanan dalam penyediaan sistem pampasan yang berkesan bagi mengekalkan kebolehan saingan. Akhir sekali, lampiran. Lampiran ini berkaitan dengan tajuk kumpulan kami iaitu Malaysia Airlines buang 6,000 pekerja. Itu saja. Sekian, terima kasih.